أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memiliki minggu baru di dalam bulan yang baru, iaitu kita memasuki bulan April ya. So, diingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas pagi ini, dulu kita ada bagi homework untuk tuan-tuan dan puan-puan mencatatkan kalimah-kalimah yang tuan-tuan sudah kenal di dalam template QCS Academy Vocabulary ya, dan monitor progress dari peratusan ya, dari peratusan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran yang tuan-tuan sudah kenali berbanding dengan jumlah peratusan iaitu 77,437 kalimah ya. Jadi sekarang ni sudah masuk bulan keempat, mana tuan-tuan telah memonitor apa dia, memerhatilah, mengikuti memantau ya, memantau bulan Januari berapa peratus, bulan Februari berapa peratus, dan bulan Mac ya, dah habis kita bulan Mac. Target kita ialah di hujung bulan Disember 2023 kita nak mengenali 50% ya, sekurang-kurangnya 50% daripada kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran. Ini semua personal target ya, sasaran peribadi masing-masing ya. Kami hanya boleh mengaturkannya ya. Kita tak ada usaha untuk memaksa tuan-tuan dan puan-puan, tapi sepatutnya masing-masing mengambil usaha ya untuk memperbaiki diri sendiri dari aspek Al-Quran, bermula dengan mengenali kalimah-kalimah Al-Quran tu, mencatatkannya, gunakan leksi logos tu untuk menaibkan kalimah tu, masukkan dalam helaian-helaian huruf hijaiyah yang tertentu mengikut huruf akar ya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memerlukan bantuan, tuan-tuan boleh menghubungi ramai daripada rakan-rakan kita yang sekarang ni, boleh menyelia dan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Haji Amaran pun ada pagi ni, Haja Noh Hayati pun ada bersama kita ya. Wan Suraya, itu dia Haja Noh Hayati ya. Puan Nurlia ya, Puan Azimah, sama ada dia ada mengikuti pagi ni ataupun tidak, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi mereka ya, hantar je WhatsApp pada mereka kalau ada apa-apa yang perlukan ya, pencerahan tentang huruf akar, kata dasar
ya, dan macam mana nak menerangkan kalimah-kalimah yang kita telah cantikkan di dalam rekod peribadi kita. Jadi template yang kita bagi pada tuan-tuan dan puan-puan tu menjadi rekod peribadi, ya, kepada tuan-tuan dan puan. Saya dah fahamkan ada di antara kita ni dia ada kumpulan dia, ya, kumpulan tuition dia sama sendiri, dia ambil usaha untuk berbincang sama sendiri dan merekodkan kalimah-kalimah tu secara berkumpulan, ya. Itu satu inisiatif yang bagusnya yang boleh kita juga pelajari daripada mereka, ya. Mungkin satu hari nanti kita mintakan beberapa orang daripada tuan-tuan dan puan-puan ni akan berkongsikan, ya, progres pemantauan tadi, ya, pemantauan peratusan kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Kita masih lagi sekarang ni melihat kalimah-kalimah yang dibentuk daripada alif lam ha, ilahun. Dan dalam proses kita mengenali kalimah ilahun tu, kita dapati kalimah-kalimah yang dibentuk daripada alif lam ha tu digunakan di dalam beberapa ayat Al-Quran, dan kita telah pun meneliti setiap ayat-ayat tu dan berkongsikan makna dan konteks, ya, ayat itu dalam Al-Quran dan juga dalam kehidupan kita, ya. Okey, jadi kita teruskan perkongsian kita hari Jumaat minggu lepas, iaitu ayat 68, ya, ayat 68 di surah yang ke-21, ya. Kalau kita tengok di sini 21 68, ayat ni lah, ya. Kalau kita besarkan sikit, dua puluh satu 68, ayat ni lah, ni, ya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan kita telah pun menulis semula ayat ni dalam mengikut kaedah resam Osmani, ya. Dan kalau kita kongsikan balik apa yang telah kita simpan minggu lepas, terdapat beberapa simpanan yang kita buat. Yang ini kita telah menulisnya semula dan kita perbaiki tulisan yang ditulis secara lama, iaitu kita panggilkan resam imla, kepada penulisan mengikut resam Osmani. So ini adalah tulisan yang kita telah buat latihan minggu lepas dalam bentuk resam Osmani, dan pada masa yang sama kita juga telah memulakan perbincangan dalam cuba melihat, ya, dalam ayat 68 ni secara keseluruhan dia berapakah kalimah yang ada dan apakah kalimah-kalimah, jenis kalimah-kalimah yang di dalam ayat itu, ya. Pertama sekali kita melihat jumlah kalimah di dalam ayat. Dalam ayat ni berapakah jumlah kalimah di dalam ayat? Apa yang dimaksud di dalam ayat? Di dalam ayat ni kita akan dapati Al-Quran menyusun kalimah tu dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Qalu satu, harriquhu kedua, wansuru ketiga, alihatakum keempat, in kelima, kuntum keenam, fa'ilina adalah yang ketujuh, ya. Itu caranya Al-Quran menyusun kalimah-kalimah di dalam ayat, bermakna terdapat 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimah di dalam ayat yang ke-68, ya. Tetapi kalimah keseluruhan, jumlah kalimah keseluruhan ialah
10. Ya, kerana apa? Sebahagian daripada kalimah-kalimah itu adalah dibentuk ataupun digabungkan dengan beberapa kalimah. Sebagai contoh, kita telah bantu dengan arrow ni, dengan tanah panah, anak panah hijau ni. Kalimah yang kedua itu sebenarnya adalah gabungan dua kalimah, iaitu harriqu dengan u. Harriqu ni satu kalimah. Dia adalah kalimah fi'lun, ya, fi'lun amar yang jamak dan majzum. Ya, kemudian dia ada objek dia. Jadi hu ni sebenarnya satu kalimah yang berbeza, ya. Dia bukannya satu kalimah dengan hariku, dia adalah satu kalimah yang digabungkan dengan hariku secara muttasil, ya, dalam satu kalimah gabungan, dia bergabung, ya. Jadi maknanya kalimah yang hariku ni adalah sebenarnya dua, ya. Dan wansuru tu pertamanya waw tu adalah satu kalimah, tetapi di dalam ayat ni wansuru ni adalah satu kalimah. Jadi bila kita mengupaskannya, hendaklah kita terangkan yang wansuru ni adalah gabungan dua kalimah, ya, dan dua kalimah tu adalah dua kalimah yang berbeza kumpulan dia. Waw ni kumpulan harfun, sedangkan unsuru ialah kumpulan fi'lun. Itu yang dimaksudkan kita keseluruhan, ya. Keseluruhan dia adalah kumpulan kalimah yang berbeza seperti di sini tadi. Harriqu ialah kumpulan fi'lun, sedangkan hu adalah kumpulan ismun, kata nama. Kemudian yang ketiga, alihatakum adalah gabungan dua kalimah. Okey. So dalam konteks ni alihatakum gabungan dua kalimah ismun. Yang pertama ialah alihata sampai ta ni adalah satu kalimah. Kemudian kum adalah satu kalimah yang lain, ya. Alihata adalah kalimah lazim, isim lazim. Kum adalah isim dhamir, isim kata ganti nama. Ya, dua kalimah tu terdapat dua kalimah. Sini dua dan sini dua, menjadikan keseluruhannya adalah 10, ya, 10 kalimah. Kemudian kita melihat secara terperinci, ya, dalam 10 ni berapakah jumlah kalimah jenis kata nama yang kita panggilkan ismun. Kemudian berapakah jumlah kalimah yang dalam kumpulan fi'lun, iaitu kata kerja, dan berapakah jumlah kalimah dalam kumpulan harfun, iaitu kata huruf, ya. So, kita telah buat latihan tu minggu lepas. Kita dapati kalimah ismun, kata nama, ada 4. Ada 4, ya. Yang pertama sekali ialah hu ni. Hu yang objek ni adalah, semua objek adalah kata nama, ya. Semua objek adalah kata nama, ya. Bila kita menerangkan hariku nanti kita akan kupaskan kalimah tu, kita akan menerangkan yang hu ni sebenarnya adalah objek, ya. Kemudian satu, alihata adalah kalimah ismun yang kedua. Kum adalah kalimah ismun yang ketiga. Dan akhir sekali fa'ilina, ya. Fa'ilina adalah kalimah ismun yang keempat, ya. Tadi kita rang alihatakum, macam mana kita nak mengenal ni dia kata nama, kerana dia adalah pertalian yang kita panggilkan idhafah. So idhafah mesti ismun. Idhafah tidak menggabungkan kalimah selain daripada kalimah ismun. So bila kita jumpa pertalian idhafah, kita tahulah, ya, kalimah pertama adalah kalimah kata nama, dan kalimah yang kedua ni adalah kalimah kata nama juga, ya.
Dan di sini macam mana kita nak mengenal dia kalimah kalimah ismun, ya. Ada beberapa clue di sini. Yang pertamanya ialah lam ni mengambil baris bawah, ya. Fa'ili, lam mengambil baris bawah. Itu menunjukkan ciri-ciri majrur kepada kata nama, ya. Sebab majrur hanya berlaku kepada kata nama. Majrur tidak berlaku kepada kata kerja. Dan majrur tidak berlaku kepada kata huruf. So confirm kalau kita jumpa huruf yang terakhir di dalam kalimah tu mengambil baris bawah, bermakna dia adalah kalimah ismun, ya. Clue yang kedua ialah kita tengok ada penambahan ya dan nun baris atas, yang itu pun menunjukkan dia kata nama kerana apa? Ya dengan nun baris atas hanya digunakan untuk tambahan imbuhan jamak kepada kata nama sahaja. Dia tidak berlaku kepada kata kerja, ya. So bermakna dia adalah kalimah kata nama. Okey. Dan clue ketiga apa? Kalau kita tengok bentuk fa'ili ni, kita akan lihat dia mengambil acuan fa'ilun. Itu acuan dia. Fa'ili ini adalah fa'ilun. Jadi fa'ilun adalah dalam kumpulan isim fa'il, ya, ismun fa'ilun ataupun isim fa'il. So ada 3 clue kat sini, tanda yang meyakinkan kita dia adalah kalimah kata nama, ya. Jadi ada terdapat 4 kalimah ismun. Okey, kalimah fi'lun pula berapa? Ya, itu kita kata kita telah dapati ada 4 juga kalimah fi'lun, ya. Okey, so yang pertamanya mana? Qalu, ya. Qalu, apakah clue di sini? Ialah terdapat waw alif ziyadah di hujung kalimah tu yang menunjukkan pelaku kepada kata kerja, ya. Dia komponen pelaku. Bila dia ada komponen pelaku, bermakna kalimah tu adalah kata kerja fi'il madhi, ya. So kata kerja dia mesti ada 3 elemen, iaitu elemen pelaku dia, elemen perbuatan dia, dan elemen masa, ya. Jadi qalu adalah satu kalimah kata kerja, ya, fi'lun. Waw alif ziyadah ni kita tidak boleh masukkan ke dalam kumpulan ismun, tak boleh, sebab dia adalah komponen untuk membentuk kalimah kata kerja. Kalau kita buang qalu ni, dia tidak menjadi kalimah, ya. Itulah macam mana kita nak membezakan sesuatu komponen tu, kita boleh asingkan sebagai kata nama ke ataupun tidak, ya. So di dalam ni kita tidak boleh, sebab memang kalimah kata kerja ni mengandungi elemen pelaku, ya. Kalau dia tak ada elemen pelaku, dia tidak jadi kalimah, ya. So dia adalah dikira dalam kumpulan kata kerja. Kemudian yang kedua ialah harriqu. Harriqu ni adalah fi'il amar, ya. Nanti sama ada hari ini ataupun besok kita akan kupaskan apakah harriqu ni, macam manakah bentuk harriqu. Dia adalah bentuk fi'il amar. Apakah clue dia? Clue-nya ialah waw di hujung ni sebenarnya adalah waw alif ziyadah, ya. Waw alif ziyadah. Tapi dia alif ziyadah tu digugurkan untuk memberi laluan kepada objek hu, ya. So bila ada alif ziyadah, itu bermakna kalimah tu adalah kalimah yang mengambil i'rab yang majzum, ya, majzum. Majzum berlaku kepada fi'il amar.
ya, berlaku kepada fi'il amar. Dan keduanya pattern dia, acuan dia, ya, acuan hariqu, ya, hariqu ni kalau tuan-tuan sudah biasa gunakan template yang telah kita kongsikan tu, kita QHS vocabulary template tu, tuan-tuan akan dapati dia mengambil acuan yang mana? Acuan fa'il, ya. Kalau kita tukarkan ha ni kepada fa, ra ni kepada ain, qaf ni kepada lam, so dia akan menjadi apa? Fa'il, ya, fa'il. Kalau saya kongsikan acuan tu sekarang untuk tuan-tuan dapat melihat, kita pergi ke template, ya. Jadi hariqu tu kata terbitannya adalah mengambil acuan fi'il amar wazan kedua. Ya, yang mana fi'il amar wazan kedua? Yang inilah. Yang ni. Hariqu adalah daripada hariq. Mula hariq, ya, itu kata terbitan dia dalam bentuk mufrad, ya. Singular. Hariqu tu adalah jamak. So sebelum dia dijamakkan, dia adalah mufrad, dan mufradnya mengambil acuan yang inilah, fi'il amar wazan kedua, ya. Hariq daripada acuan fa'il. So kalau dia mengambil acuan ni, kita tahulah hariqu tu adalah fi'il amar wazan kedua. Sebab itulah kita masukkan dalam kumpulan fi'lun, ya. Okey, clearkan drawing ni. So balik di tadi, tadi di mana tadi? Sini ya. Okey. Okey. So ini fi'lun yang kedua, ya. Kemudian satu lagi ialah unsuru. Unsuru. Ini pun fi'lun. Clue dia apa? Ada waw alif ziyadah sekali lagi. Ya, sebagaimana sini ada waw alif ziyadah, sini ada waw alif ziyadah, sini ada waw alif ziyadah, semua tu, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan fa'il, elemen fa'il di dalam kata kerja, ya. So dalam konteks ni alif ziyadah ni menunjukkan apa? Fa'il yang menjadikan kalimah ni mengambil i'rab yang majzum, jamak, ya, jamak majzum. Dia adalah fi'il amar. So 1, 2, 3, ya. Okey, dan yang keempat mana? Keempat ialah kuntum. Kuntum, ya. Kalimah fi'lun. Yang ni ialah gabungan kana dengan tum. Ya, kana tu adalah fi'il madhi, komponen kata kerja kana dengan tum fa'il dia, ya, menjadikan dia adalah bentuk fi'lun madhi, ya. Tum adalah daripada antum, bermakna kamu semua lelaki, ya. Dia adalah komponen fa'il kepada kana, ya. So apabila kana tu digabungkan dengan tum, perubahan berlaku yang menjadikan ijaan dia bertukar daripada kana kepada kun, ya. Kun, lepas tu jadilah dengan tum, jadilah kuntum, ya, kuntum. Macam manakah perubahan itu berlaku, nanti kita akan tunjukkan dalam pembentukan kalimah nanti, ya, insya-Allah. Nah, itu berapa? Fi'lun yang keempat. 1, 2, 3 dan 4. Itulah kalimah fi'lun, iaitu kata kerja terdapat 4, ya, kata kerja di dalam ayat ini. Okay. Dan akhir sekali ialah kalimah harfun. So
kita tolak ismun, tolak fi'lun, yang balance-nya, bakinya harfun lah. Senang je ya. 10 tolak 8, tinggal 2 lah. Yang ni tadi kita sudah kenal, dia adalah fi'lun. Yang ini kita sudah kenal, dia adalah fi'lun. Di sini adalah ismun. Ya. So yang ni belum lagi tadi, jadi ini adalah harfun. Ya. Waw ni adalah kalimah harfun. Kita panggil dia waw atifah. Ya, nama dia waw atifah, dia adalah dalam kumpulan kata huruf, iaitu harfun. Satu. Ya, so mana yang kedua ialah in. Yang ni ya. Ni tadi kita sudah kenal, dia adalah 2 kalimah ismun. Yang ni pun kita sudah kenal, dia adalah fi'lun madhi. Ini adalah ismun. So tinggal ni satu lagi lah. Satu waw atifah, kalimah harfun, dan satu lagi kalimah in, iaitu harfun, dipanggilkan harfun syartun. Ya, harfun syartun, yang membawa erti jika. Ya, jika. So tinggal 2. Jadilah dia kalimah harfun 2. Ya, so tuan-tuan kena selalu praktis ya. Apabila membaca ayat Quran, buat beberapa latihan yang kita tunjukkan di pagi hari ini. Ya, kita tuliskan dia dulu. Lepas tu kita kenal pasti setiap kalimah tu, pertamanya berapa kalimah di dalam ayat, keduanya berapakah kalimah keseluruhan, ya, daripada keseluruhan tu berapakah kalimah jenis kata nama, kemudian kalau kita nak gunakan tanda sini ya, yang ni yang ambil warna biru. Okey. Pertama sekali ialah hijau juga dia. Okey. Pertama sekali jumlah kalimah di dalam ayat, lepas tu jumlah kalimah keseluruhan, kemudian kita cari kalimah ismun berapa, lepas tu cari kenal pasti kalimah fi'lun berapa, dan juga kalimah kata huruf iaitu harfun berapa. Ya. Sebelum kita mengupasnya dengan lebih detail ya. Tengok tanda-tanda kepada kalimah-kalimah tu dan susun atur kalimah-kalimah dan juga huruf-huruf yang digunakan tu, serta baris-baris yang digunakan kepada kalimah-kalimah tu. InsyaAllah kita boleh mengenal dia ya. Pelan-pelan lah, bukan maknanya terus kita nak pandai tiba 2-3 minggu belajar dah pandai, tidak ya. Tapi kita menambah ilmu tu ya, daripada satu masa ke satu masa. InsyaAllah satu hari nanti kita akan dapati pengenalan kita kepada kalimah tu lebih baik. Ya, Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, pasti kami akan pasti kami akan tunjukkan ya jalan-jalan kami. Ini adalah ilmu Allah. Jadi Allah akan tunjukkan kita ya macam mana nak dapatkan ilmu tu dengan lebih baik dan lebih cerah ya di satu masa nanti. Tapi kita perlu bersabarlah ya. Jangan kita sekali datang kelas, 2 kali datang kelas dah tengok panik pula. Ada ramai di antara kita dia panik, tiba-tiba dia tengok ini apa hal ni, kata kita nak belajar tajwid je, nak belajar baca je, dia kata ya, tiba-tiba belajar fi'il amar pula, ada domain pula, ada objek pula, ada wazan lagi, ada idhafah pula, semuanya terkejut ya. Terkejut. Lepas tu dia kata oh ini bukan untuk aku, dia kata ini untuk orang lain. Jadi rugilah ya, ilmu Allah kita tolak, jadi rugilah kita. Tetapi kalau kita bersabar, istiqamah, Allah kata innallaha ma'as sabirin. Allah kata satu hari nanti Allah akan bersama dengan
orang-orang yang sabar, ya. Orang sabar tu Allah bersama dia, Allah akan bantu dia, ya, bawa dia, tunjukkan dia, ya. Dia ada masalah, minta dengan Allah, Allah akan buka jalan, bukakan hati, bukakan minda, permudahkan segala urusan dia, dia akan insya-Allah dapat, ya, menimba ilmu Allah itu, ya. Okey. Nampaknya kita hari ini dapat berkongsi sampai ke sini sajalah, ya, untuk mengulas balik apa yang kita pelajari minggu lepas, hari Jumaat itu, supaya kita lebih cerah dengan apa yang kita telah buat latihan, ya. Latihan penting, ya, untuk tuan-tuan, ya. Kena buat homework, kena buat latihan sendiri. Dalam pengajaran dalam pengalaman saya, sama ada belajar ataupun mengajar, kalau kita hanya belajar dengan mendengar, kita tak sampai, ya, ke pencapaiannya. So kita kena mendengar satu dengan teliti. Kalau tak faham boleh bertanya, tapi selepas pada itu kena buat latihan, ya. Gunakan guna pakaikan apa yang telah dipelajari, ambil ayat lain dan applykan dia dalam memahami ayat-ayat lain tu. Lama kelamaan insya-Allah kita akan dapati kefahaman kita lebih meningkat, ya, daripada satu masa ke satu masa saja, ya. Kalau tuan-tuan dengar saja, saya boleh garanti kefahaman tu hanya 20% je daripada apa yang telah dikongsikan. Tetapi kalau kita nakkan kefahaman meningkat kepada 80%, ya, kita kena buat praktikal dia, latihan dia, ya, kena buat. Jadi dengan kita melatih, ya, kita akan dapati kefahaman kita akan lebih tinggi, ya, tahap dia, ya, sebab kita telah menukarkan status maklumat kepada ilmu. Kalau kita mendengar saja, tuan-tuan baru dapat maklumat saja, belum lagi ilmu dia, ya. Jadi maklumat tu kalau kita tak praktikkan, dia akan hilang, ya. Dia akan hilang di angin lalu. Tetapi kalau tuan praktikkan dia, dia akan menjadi ilmu, sebab dia sudah sebati, ya, dengan diri dan minda, ya, kita semua. Jadi dia tidak hilang, ya. Dia akan berada bersama kita, dan dia akan membantu kita untuk memahami apabila kita jumpa kalimah-kalimah lain di dalam Al-Quran nanti, insya-Allah, ya. So waktu sekarang 7.49, kita sampai ke hujung sesi ini. InsyaAllah besok kita akan sambung, ya. Kita akan sambung semula dengan kita akan kupas tiap-tiap satulah, bermula dengan qalu ni apa dia, lepas tu hariquhu ni apa dia, lepas tu wansuru, sampailah kalimah fa'ilina, ya. Setelah kita mengupas tiap-tiap satu ni, kita akan buat terjemahan dia, ya, dengan membentuk ayat yang memberi makna kepada kalimah dan seterusnya kepada ayatnya secara keseluruhan, ya. Semoga kita mendapat pembelajaran, peringatan, ya, dan ibrah daripada ayat ini untuk kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita harian, insya-Allah. So untuk hari ini ada apa soalan? Doktor, saya Ya. ada satu soalan. Saya confuse bila domir alihatakum, kum tu adalah isim domir. Kemudian kuntum tu, tum tu pula dia jadi fi'lun, fa'il. Ya. Kum satu, tum satu. Tapi mengapa satu tu kuntum tu, tum tu kena bukan fa'il, bukan domir? Sebab yang kum ni bukan domir, bukan fa'il. Dia domir, dua-dua domir, ya. Dua-dua domir. Okey. Tapi yang alihatakum tu, kum tu dia adalah isim. Isim domir, betul. Isim domir, tetapi kuntum tu
kuntum tu adalah fa'il. Fa'il, betul. Mengapa? Okey, ingat Hmm. fa'il, bila kita kata fa'il, fa'il adalah komponen kepada kata kerja, ya. Betul. Di sini tidak ada kata kerja. Sini tak ada kata kerja. So maknanya kum tu tidak akan berfungsi sebagai fa'il. Sebab fa'il dia mesti kepada kata kerja. Ini adalah kata nama. Yang Bukannya alihatakum tu. yes. Sebab dia kata isim, ya, ismun. Ismun. Dia bukan kata kerja. Hmm. So kata nama tak ada komponen fa'il. Kata nama tak ada komponen fa'il. Okey. Yes, Kalau sebab alihatakum tu dia akan jadi domain, isim domain lah. dia hanya isim domain saja. Isim domain yang berperanan sebagai mudhafun ilaih. Sebab ini adalah idhafah, ya. Pertalian dua kalimah, satu kalimah isim alihata, satu lagi isim domir kum, dua-dua isim, jadi dia dikaitkan dengan idhafah. Dia bukannya kata kerja. So bila tak ada bukan kata kerja, bermakna tak ada isu fa'il. Okey. Sedangkan di sini kun ni sebenarnya daripada kana, ya. Kana adalah kalimah fi'lun. Jadi kana dia kena ada fa'il dia, sebab setiap kalimah perbuatan mesti ada orang yang melakukan perbuatan tu. Jadi siapakah pelaku dia ialah tum ni. Jadilah dia fa'il. Tapi dalam kes ni boleh kita kata dia domain juga ke? Dia domain juga, ya, betul. Domain tetapi domain yang Domain pelaku. Domain pelaku, betul. Yang ni bukannya domain pelaku, tapi domain mudhafun ilaih. Domain sandaran. Idhafah. Idhafah ni mana Melayu dia sandaran, ya. Yang ni bersandar dengan yang ni, kan. So dia domain juga, tapi domain peranan dia bukannya fa'il, tapi domain mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya oleh alihata. Itu peranan domain di sini. Yang alihata tu lah. Ya. So yang kuntum tu dia adalah sebagai domain berlaku kepada kata kerja madi tadi. Kana. Dia adalah fa'il, komponen fa'il kepada kana, menjadikan kana dengan tum tu satu fi'il madhi. So bila fi'lun mesti ada fa'il. Kalau tak ada tum dia tidak jadi, ya. Okey. Terima kasih, Doktor. Okey, sama. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.